Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang membawa maksud barang siapa yang mencari jalan, yang mana jalan yang dicarinya itu membawa dia kepada ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan baginya jalan menuju ke syurga, insya-Allah. Yang saya kasihi pengerusi majlis, ahli jawatan kuasa Surau Al-Falah, ibu-ibu, bapa-bapa yang dirahmati Allah. Tak lupa kepada admin surau yang buat live, termasuklah Abang Abu Bakar Osman yang buat live bagi Darul Hijrah Production. Mudah-mudahan kedua-duanya mendapat pahala daripada Allah SWT di atas niat menyebarkan ilmu. Tuan-tuan rahmati Allah, malam ini saya akan membawakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Shaddad bin Aus. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdik itu siapa dia, tuan-tuan? Orang yang sentiasa muhasabah diri dia. Ni orang cerdik. Sebab tu saya tengok satu wawancara bersama dengan Datuk Malik Noor. Dia kata, tuan-tuan, bila dia duduk di rumah penthouse dia ni, tuan-tuan, rumah penthouse ni bukan kaleng-kaleng punya orang. Penthouse ni, tuan-tuan, yang duduk ni jutawan-jutawan je. Kata Datuk Malik Noor, bila dia terdengar azan, sayu bunyi Allah, okey, banyak wayar ni dah apa sakit jantung aku rasa. Okey, tuan-tuan ni, ni live ni Abang Abu Bakar Osman yang buat live untuk Darul Hijrah Production. Maknanya, tuan-tuan, yang duduk penthouse ini adalah jutawan, milioner. Jadi bila dia dengar azan yang cukup memilukan hati dia, tuan-tuan, akhirnya Allah Ta'ala beri kepada dia hidayah. Pasal apa, tuan-tuan mati Allah? Kerana Datuk Malik Noor ni menjadi Mr. Asia, kalau tak silap saya 3 atau 5 kali. Dan tuan-tuan rahmati Allah, bila jadi Mr. Asia ni menang banyak kejuaraan ni, tuan-tuan, sudah tentulah yang melihat dia pada masa itu, dia muhasabah balik, tuan-tuan, ya Allah, sampai bila aku nak buat kerja ni?
I must stop now. Aku mesti berhenti sekarang. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia memperagakan badan dia, muscle dia hanya dengan memakai seluar dalam. Dilihat oleh lelaki. Bukan saja lelaki, malah orang perempuan tengok. Orang perempuan tengok tuan-tuan, muscle berketul-ketul ni, pakai spender pula. Mesti orang perempuan kata, geramnya. Tu belum lagi pondan. Kalau pondan, gigit karang, lagi jenuh. Akhirnya Allah Ta'ala beri hidayah kepada dia tuan-tuan. Dia berubah, dia berhijrah. Dalam keadaan dia berada di puncak kegemilangan. Inilah tuan-tuan, orang yang mestilah muhasabah diri dia tuan-tuan. Sebab itu orang yang muhasabah diri ni tuan-tuan, kata Sayyidina Umar Al-Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Muhasabahlah diri kamu sebelum kamu Allah muhasabahkan di akhirat nanti. Sebab itu tuan-tuan, ya mungkin di hadapan saya ni tuan-tuan ada buat macam-macam mungkin. Tapi saya tahu yang datang ni semua warak-warak belaka. Semua orang-orang soleh belaka. Jangan yang datang ni semua orang baik-baik. Sebab tu bila Sayyidina Umar Al-Khattab mendengar doa seorang lelaki, ar-rajulu yad'u ila Allah, seorang lelaki berdoa kepada Allah Ta'ala. Apa doa dia? Allahumma ja'alni min qalil. Ya Allah, jadikan aku daripada orang yang sedikit. Saya ulang tuan-tuan, Allahumma ja'alni min qalil. Ya Allah, jadikan aku daripada orang yang sedikit, golongan yang sedikit. Habis je lelaki ini berdoa, Sayyidina Umar pergi dekat lelaki ini bertanya, limadha tad'u kadzalik? Kenapa kau berdoa begitu? Kata lelaki tersebut, ala tasma' ma qala Allah Ta'ala wa qalilan ma tashkurun. Wahai Amirul Mukminin, tidakkah kau mendengar firman Allah, wa qalilan ma tashkurun, sikit sangat daripada kamu yang bersyukur di atas nikmatku. Tidak tuan-tuan. Sebab itu aku berdoa, wahai Amirul Mukminin, aku berdoa agar aku dijadikan daripada orang yang sedikit. Makna dia apa tuan-tuan? Sedikit saja yang masuk ke dalam syurga Allah. Banyaknya di mana tuan-tuan? Banyaknya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kita takut tuan-tuan. Cuba tanya sahabat-sahabat kita tuan-tuan, mana perginya? Mana pergi tuan-tuan sahabat-sahabat kita lain? Mepak di kedai Tom Yam. Ya. Ada seorang sahabat tuan-tuan. Sahabat ni second manager bank. Bos dia first manager lah. Bila tuan-tuan tycoon ni diluluskan pinjaman dia, he feel very happy. Tycoon ni tuan-tuan, tokek Cina ni, bila dapat diluluskan pinjaman dia tuan-tuan, dia rasa seronok, dia nak belanja karaoke. Allahu Rabbi. Kawan ni tuan-tuan mengaji, tapi bila tiba tang karaoke, dia kalah. Oh, tak boleh. Aku buat karaoke ni, aku tak boleh. Aku kena pergi juga. Tuan-tuan, dia kata, Ustaz, karaoke dia Ustaz eksklusif, hanya kami berdua je Ustaz. Dalam karaoke ni Ustaz, kalau kita nyanyi tak ke laut. Dia punya apa sound dia Ustaz tu, dia punya sound keliling tu
memang power ustaz. Dia pun pilih lagu rock kapak tuan-tuan. Maaf sayang, ku pinta darimu, bukan tiada cinta di hatiku. Kumpulan apa tu? Kumpulan Sting. Tengok budak-budak tahu, orang tua tak tahu. Jangan marah. Ni mengelak. Tuan-tuan mati Allah. Masa dia nak pilih lagu, nak nyanyi lagu kumpulan Sting ni tuan-tuan, datang GRO bawa air hijau 2 jok. Air apa tuan-tuan? Hijau tu air tebu ke? Mau hijau letak atas meja. GRO ni duduk atas riba dia, menggeletar kawan. Ditariknya kepala kawan ni tuan-tuan, dilekatkan ke dadanya, dia tolak. Lekatkan balik, dia tolak. Dilekatkan balik, dia tolak. Lepas tu GRO ni daripada seberang dia kata, "Bapa, saya lihat wajah bapa, wajahnya orang yang baik-baik. Bapa, di sini bukan tempat bapa, di sini tempat orang yang jahat-jahat bapa. Sepatutnya bapa berada bersama ibu di rumah." Kata sahabat ni, menangis saya. Kalau orang parit, dia kata mengobok, teroyak. Pasal apa tuan-tuan? Kena tazkirah dengan GRO. Padan muka. Baik itu tuan-tuan rahmati Allah, sebelum kita nak buat maksiat, muhasabah dulu. Sebab itu Nabi berkata lagi, apa dia? Wa amila lima ba'dal maut. Mulalah buat amalan selepas kita mati. Tuan-tuan rahmati Allah, kebanyakan daripada kita ini masih tidak menginsafi bahawasanya kematian itu adalah benar. Tuan-tuan biasa dengar kan, kalau orang utara ni, orang Kedah ni, dia biasa dengar apa dia tuan-tuan? Talqin. Betul tak? Walaupun orang Wahabi mengatakan talqin itu adalah bid'ah, tak tuan-tuan. Talqin itu yang dibuat oleh Habib-Habib itu adalah untuk mengajar orang yang hidup. Orang mati ni tuan-tuan, inqata amaluhu. Orang yang nak mati ni tak ada apa dah. Dah terputus dah hubungan dia dengan dunia. Ni yang hidup ni tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan pilih imam talqin yang suara dia kuat, suara dia lantang. Kalau boleh carilah hak yang muda-muda. Apabila datang kepada kamu 2 malaikat, janganlah kamu berasa gentar dan geron, kerana mereka adalah makhluk sepertimu jua. Tuan-tuan, kena macam tu. Jangan cari, minta maaf lah tuan-tuan imam yang ada ni, jangan cari pak imam yang lupa bawa gigi palsu. Bila lupa bawa gigi palsu yang alhamdulillah, udah orang tak faham. Tak maaf ya pak imam, jangan marah. Cari hak muda yang ada gigi ni, yang lantang suara dia. Apabila datang kepada kamu 2 malaikat, maka janganlah kamu bertakut dan gentar. Mereka ada makhluk sepertimu jua. Dan apabila mereka bertanya, "Marabbuka?" Siapa Tuhanmu? Qala Allahu Rabbi. Katakan, Allah Tuhanku. Tuan-tuan, ini talqin. Dan orang yang mendengar talqin janganlah duduk jauh bila nak dengarnya. Duduk jauh, sembang berdua. Bini kawan ni dah janda.
Apa lagi Syekh? Try lah Syekh. Apa lagi? Habis tuan-tuan, bila nak menginsafi talqin, bila kita nak sedar tentang kematian ni tuan-tuan. Sebab itu tata rahmati Allah, sahabat pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan telah ditetapkan kepada kita 4 perkara. Pertama, kata Nabi, an rizqihi, tentang rezeki ni tuan-tuan, Allah dah tetapkan. Tak usah tanyalah dengan saya, ustaz, pasal apa? Saya ni tak pernah nak kaya-kaya ustaz, duk makan roti kaya je. Jangan tanya aku. Ini qada mubram yang Allah Ta'ala telah tetapkan. Rezeki kita Allah dah tetapkan tuan-tuan. Yang kedua, an ajalihi, tentang ajalnya. Tuan-tuan, kalaulah malam ini kita meninggal fi sa'atis, pada pukul 12 tepat bizabt saniyah asyara, 12 tepat tuan-tuan, kita mati. Malaikat Israel akan datang mencabut nyawa kita. Itu mubram, tak boleh ubah. Tak boleh ubah. Tak termati Allah. Maut kita ini la yastakhdimuna sa'a wa la yastakhirun. Takkan cepat sesaat dan takkan lambat sesaat. Kalau 12 tepat, dia takkan jadi 11:59, dia takkan jadi 12 1 minit. Itu qadar mubram yang Allah telah tetapkan. Kemudian an amalihi, tentang amalan dia. Wa an syaqi au sa'id, sama ada dia bahagia ataupun dia derita di dunia ini, ibu-ibu, Allah Ta'ala telah tetapkan. Ni yang sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau amalan kita telah ditetapkan, buat apa kita beribadat? Kalau dah ditakdirkan kita masuk ke dalam neraka, buat apa lagi kita beribadat? What for? Nabi menyatakan, barang siapa nak masuk syurga, maka mulalah membuat amalan ahli syurga. Ni tuan-tuan. Tu saya kata tadi, mungkin tuan-tuan ada yang pernah berjudi, ada yang pernah minum todi. Saya ingat tuan-tuan, iklan lah tahun 80-an. Ada satu dalam panggung wayang India tuan-tuan, dia cakap apa dia? Guinness Stout nalairken nalade. Apa makna dia? Guinness Stout itu memang sedap. Nalade, aku tak faham apa benda tu. Bila dia buka tudung botol tu, tengok buih keluar. Nalair kek tuan-tuan. Maksud nak minumnya tuan-tuan, arak itu adalah Arab. Ya, mungkin tuan-tuan pernah berjudi, tapi Allah Ta'ala berikan hidayah kepada tuan-tuan meninggalkan perkara-perkara ini. Lalu tuan-tuan bertaubat, tubu ilallahi taubatan nasu'a, bertaubatlah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar taubat. Masya Allah, tuan-tuan rahmati Allah. Allah berikan hidayah, Allah berikan kesempatan untuk tuan-tuan bertaubat daripada dosa-dosa yang lalu. Sebab itu tuan-tuan, jangan kita ulangi perbuatan-perbuatan kita. Siapa yang Allah berikan hidayah ni tuan-tuan, hidayah ini ada 2 rukun. Pertama, hidayah ini al-kasbu, mestilah dicari.
Tu yang ramai datang malam ni supaya dengar saya punya syarahan ini supaya tuan-tuan mendapat hidayah. Tapi kata orang Perak, kalau tuan-tuan dengar kuliah saya ni, cebik bibirnya. Kata orang Kedah, cebik bibir. Tu tak ada hidayah lah tu. Ya kau ustaz, betul kau ustaz, betul kah? Betul kah? Itu memang tak ada hidayah tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, yang datang ini mesti cari hidayah. You must seek for the guidance from Allah Almighty. Tu yang datang malam ni. Nak mendengar, mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada kita. Yang kedua tuan-tuan, bila mendapat hidayah faljuhdu, sungguh-sungguhlah jaga hidayah itu. Wala yarji' ilal ma'asi, jangan kita kembali balik melakukan maksiat tuan-tuan. Jangan. Allah dah bagi hidayah kepada kita, jangan kita buat maksiat lagi. Sebab tu tuan-tuan, yang dikatakan hidayah ini kena cari, hidayah ini kena jaga sungguh-sungguh tuan-tuan. Sebab tu kalau tuan-tuan, kalau ada seorang yang duduk depan berenda, jiran lalu lalang tanya, tunggu siapa tu? Tunggu siapa tu? Tunggu hidayah. Hidayah laisa bi intizar. Kata ulama, hidayah bukan boleh ditunggu. Kita pakai pula tuala senten, bulu kaki apa gorila tuan-tuan. Sambil ngisap rokok, itu bukan hidayah. Itu bukan hidayah daripada Allah, tapi itu hidayah apa dia? Hidayah janda muda, anak dua. Tuan-tuan rahmati Allah, hidayah mesti dicari. Hidayah mesti dicari, dan bila dapat hidayah ni tuan-tuan, jagalah hidayah tersebut, jangan kita kembali melakukan maksiat. Dan kata Nabi lagi, wal ajizu man atba'a nafsahu, orang yang lemah ataupun orang yang bodoh itu siapa dia? Tuan-tuan rahmati Allah, yang mengikut hawa nafsunya. Man atba'a nafsahu hawa'a, yang mengikut hawa nafsu dia. Pernah tuan-tuan, ya, seorang lelaki bertanya kepada seorang ustazah. Dia kata, ustazah, saya ini pernah terlanjur dengan seorang awek, dan awek tu pula meninggal dunia dalam aksiden. Ustazah, saya tak boleh tanggung seorang-seorang. Saya tak boleh tanggung seorang-seorang. Boleh tak saya ceritakan kepada isteri saya? Ustazah ni kata jangan. Sudah. Jangan cerita kepada isteri. Kalau cerita kepada isteri, zalat an'a hubbuha, akan hilang cinta kepada kamu. Isteri kamu akan hilang cintanya kepada kamu. Tak bolehlah saya cerita pada isteri saya, ustazah. Tak boleh, jangan. Nanti kalau kamu cerita kat dia, dia dah tahu apa yang kamu lakukan pada masa silam, masa yang lampau. Bila kamu suruh dia bancuh kopi, dia akan jawab pada kamu, bancuhlah sendiri, bodoh. Maknanya sudah hilang cintanya daripada kita. Tuan-tuan, jangan cerita. Habis tu ustazah, kalau begitu boleh tak saya ceritakan kepada member baik saya? Member baik pun jangan, kata ustazah.
Ya, mungkin kita merasakan lega. Aku dah cerita kat kamu. Ingat tahu, aku dah rasa lega sekarang ni. Aku kongsi dengan kamu. I share with you. Tapi ingat, jangan bagi tahu orang lain. Zip your mouth. Kunci mulut. Jangan cerita kat orang lain tahu. Ini aku dengan kamu je. Dia kata okey. Aku tak cerita. Besok 100 orang tahu, tuan-tuan. Pasal apa? Dia ni jenis tak boleh simpan rahsia. Kata lelaki itu, saya nak cerita pada siapa, wahai ustazah? Ustazah tu kata, ceritalah kepada Allah. Kan dalam Qiyamul Lail kita ada solat sunat taubat. Pada rakaat yang kedua, sujud yang terakhir itu, tuan-tuan rahmati Allah, bacalah la ilaha illa ant inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa ant inni kuntu minaz zalimin. Tiada Tuhan melainkan Engkau, wahai Allah. Aku menzalimi diri aku, ya Allah, dengan dosa-dosa yang aku lakukan. Aku pernah terlanjur, ya Allah. Aku pernah minum arak, ya Allah. Aku pernah berjudi, ya Allah. Bila kita mengadu kepada Allah dalam salat sunat taubat ni, tuan-tuan, kata ustazah itu, innallaha ghafurur rahim. Allah Ta'ala itu maha pengampun, lagi maha penyayang. Ibu-ibu, saya rasa ibu-ibu baru sekarang pakai tudung kan? Dulu tak pakai tudung, dulu rambut free hair. Betul tak ibu-ibu? Naik motor dengan power. Peluk power tu apa beruk, peluk batangnya. Jangan marah ibu-ibu. Letak dagu atas bau power. Bibir mengunyap, kata orang Perak. Saya minta maaf, saya guna bahasa banyak Perak, tuan-tuan. Gigit telinga power. Berdebub langgar tiang TMB. Tidak ibu-ibu. Cuba tengok, tuan-tuan. Yang buat kopi tu dah kahwin ke belum? Tak. Patutnya yang kahwin ni lah lagi romantis. Okay, ibu-ibu? Kalau ibu-ibu naik motor nanti dengan suami, biar motor tu jalan dulu. Okay, ibu-ibu? Pegang besi keria belakang tu. Kemudian ibu-ibu ngesutlah sikit-sikit. Ngesut, bergoyang motor tu. Ibu-ibu peluk pinggang suami, ramai perutnya yang boroi tu. Letak dagu atas bau suami. Tiba-tiba suami kata, aku anggap pejo ni. Pergi balik belakang. Ngesut balik ke belakang. Ibu-ibu ya, patutnya suami-suami pun romantik lah. Okey, peluk aku kuat-kuat. Lepas tu suami kopi itu jangan marah isteri, merajuk isteri. Tuan-tuan, Aisyah radhiyallahu anha sungguh romantis dengan Nabi. Apabila Nabi bertanya, wahai Aisyah, adakah kamu nak tengok atanzurin atau hibbina antanzurin? Apakah kamu suka nak tengok orang kulit hitam daripada Habsyah Bani Aridah membuat persembahan?
Apa persembahan tuan-tuan? Dia naik kuda sambil dia menunjukkan kepewiraan pedang. Kata Aisyah, "Na'am ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai kekanda, aku nak tengok sangat-sangat." Ada riwayat mengatakan Aisyah bersandar kepada Nabi. Ada riwayat mengatakan Nabi gendong Aisyah. Bila Nabi gendong Aisyah, Aisyah meletakkan dagunya di atas bahu Nabi. Ya Allah, romantik tak ibu-ibu? Kadang-kala kata Aisyah, aku menggeserkan pipi kananku ke pipi kiri Nabi. Bila penat, aku menggeserkan pipi kiriku ke pipi kanan Nabi. Geser. Kan romantik begitu, wahai ibu-ibu, wahai bapa-bapa sekalian. Inilah akhlak Nabi, inilah peribadi Nabi yang disayangi oleh isteri-isterinya. Hari ni hujan besok tarik tangan suami. Untuk apa tu? Dakhalna ilal khala, kata Aisyah, kami masuk, aku dan Nabi, ke dalam bilik air. Kerana apa tu? Kami mandi bersama. Boleh tak ibu-ibu? Besok malam ni hujan sejuk. Besok ibu-ibu, tengah hari rembang tu, tengah hari tu, ajak suami, abang, jom masuk bilik air. Bila masuk ibu-ibu, suami jangan buat apa-apa. Biar isteri yang membuat segala-galanya. Apa nak buat ibu-ibu? Buka kepala paip tu, siram suami. Nyanyilah sikit. Ku siram selasi, ku siramkan di ujung halaman. Oh, Ahmad Jaiz nalai rekit. Nyanyi sikit. Tapi jangan masuk-masuk bilik air, curah air. Al-Fatihah tu mandi jenazah namanya. Kemudian ibu-ibu ambil sabun, gosok suami. Mulakan daripada tengkuk suami punya gelak. Gosok pula tang dadanya. Sakit jantung, meninggal terus. Ini khusus untuk yang muda-muda, yang tua pun boleh ibu-ibu, tak ada masalah. Inilah sunnah yang Nabi buat, kenapa kita tak buat? Sebab itu tentara mati Allah, jangan mengikut hawa nafsu. And at the same time, dalam masa yang sama, wa tamanna 'ala Allah, berharap agar Allah Ta'ala mengampunkan dosanya. Mana boleh begitu tuan-tuan? Dia tidak pernah beristighfar, dia tidak pernah bertaubat, lalu dia berharapkan agar Allah Ta'ala memasukkan dia ke dalam syurga Allah. Mana maunya? Tak boleh. Dalam masa yang sama, kita masih lagi melakukan maksiat kepada Allah. Kita tak bertaubat, kita tidak beristighfar kepada Allah Ta'ala, mohon ampun di atas apa dia tuan-tuan dosa yang kita lakukan. Allah tak akan terima selagi mana kita masih melakukan maksiat tersebut. Tak boleh tuan-tuan. Sebab itu tentara mati Allah, tinggalkan maksiat apa yang kita lakukan itu.
bertaubatlah kepada Allah, insya-Allah Allah Taala akan menerima taubat kita. Tak termati Allah dalam satu riwayat daripada ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Nabi Allah, lalu dia berkata, wahai Nabi Allah, inni akhaztu imra'atan fil bustan, aku telah bertemu dengan seorang perempuan fil bustan, di taman korma, ya. Fa fa'altu biha kulla syai'in, aku buat dengan dia macam-macam. Qabbaltuha, aku cium dia, kissing-kissing, aku pegang-pegang dia. Satu je aku tak buat, apa dia? Ghaira anni lam ujami'ha, aku tak berjimak dengan dia. Wahai Rasulullah, faf'al bima syi'ta, buatlah apa yang kamu mahu dengan aku, yakni hukumlah aku. Tuan-tuan rahmati Allah, Sayyidina Umar yang ada pada ketika itu berkata, laqad satarallahu alaihi law satara ala nafsihi, Allah Ta'ala tutup keaiban kamu kalau kamu tidak menceritakan kepada Nabi. Ini fa'atba'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala radduhu alayya, dia ikut Nabi tuan-tuan, lalu Nabi kata, bawa kembali orang lelaki ni tadi yang bertanya aku ni tadi. Lalu Nabi membacakan firman Allah, wa aqimis salah tarfan na'ar wa zulafan minal lail innal hasanat yuzhibnas sayiat. Dirikan salat tarfan na'ar pada siang hari, wa zulafan minal lail, dan malam hari. Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa, yakni dosa kecil. Rupanya lelaki ini melakukan dosa kecil. Pasal apa tuan-tuan? Dia tidak berzina. Kalau berzina tuan-tuan, sama ada disebat 100 kali atau direjam sampai mati bagi orang yang sudah muhsin berkahwin. Ini hukum Islam tuan-tuan. Tuan-tuan rahmati Allah, maka berkata Muaz bin Jabal, alahu wahdahu, adakah untuk dia seorang wahai Rasulullah, atau linnasi kafatan, untuk semua manusia? Lalu Nabi menjawab, untuk semua manusia yang pernah melakukan dosa-dosa kecil. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, janganlah kita membuat dosa, walaupun itu daripada dosa kecil tuan-tuan, tetapi ia akan membawa kepada dosa besar. Ya betul tuan-tuan, alah aku buat dosa kecil je, alah biasalah benda tu, dan nanti dia akan membawa dosa besar tuan-tuan. Yang inilah yang akan yumitul qalb, mematikan hati kita tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan rahmati Allah, hadis ini merupakan suatu hadis yang hebat. Hadis ini tuan-tuan, hadis sahih ini merupakan suatu hadis yang menerangkan kepada kita apa dia tuan-tuan. Pertama sekali tuan-tuan, jangan buat maksiat. Yang kedua tuan-tuan rahmati Allah, apa dia? Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat. Yang ketiga tuan-tuan, alla ya'udu ilal ma'asi, alla ya'uda ilal ma'asi, jangan kita kembali melakukan maksiat tuan-tuan setelah Allah berikan hidayah. Please, jangan kita kembali melakukan maksiat. Allahu Rabbi tuan-tuan. Lepas itu laki-laki itu bagi tahu kepada Sayyidina Ammar, wa qalilan ma tashkurun. Apa maksud dia tuan-tuan? Sedikit saja yang bersyukur kepada nikmat Allah, dan sedikit inilah yang masuk ke dalam syurga Allah tuan-tuan. Sayyidina Umar Al-Khattab yang mendengar, dia menangis, dia teroyak tuan-tuan. Kata orang parit, dia teroyak. Kata orang parit, dia mengobak, dia menangis, dia teroyak.
Pasal apa tuan-tuan? Dia disedarkan oleh doa lelaki ni tadi. Baik itu tata mati Allah wa amila lima ba'dal maut. Lepas kita mati ni tuan-tuan, kita kena buat amalan-amalan persediaan untuk mati ni. Baik itu dia katakan tadi tuan-tuan, kita ada qadar mubram. Yang pertama, mubram ini apa dia tuan-tuan? Ajal telah ditetapkan, rezeki telah ditetapkan, amalan kita telah ditetapkan tuan-tuan. Sama ada kita bahagia atau kita derita juga telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terhormati Allah, ada seorang perempuan, ni kisah motivasi lah. Bila suami tengah semayang ni tuan-tuan, suami nampak tengok kiri kanan ni, isteri tak berani pukul. Tapi masa suami ni rukuk, isteri ni pukul tuan-tuan dengan objek keras. Suami ni, aduh, kamu ni isteri derhaka, nusyus, aku tengah ngadap Allah, tahu tak? Akhirnya suami ni ajak isteri ni pergi jumpa pegawai suluh. Pegawai suluh ni bukan yang pegang lampu suluh tu, tidak. Pegawai suluh yang mendamaikan antara kedua-duanya. Tentara mati Allah, dia ajak isteri dia, jom kita pergi jumpa pegawai suluh di pejabat qadi. Tentara mati Allah, pegawai suluh tu dekat sejam ceramah pada isteri. Tahukah awak sebenarnya yang awak buat suami awak tu, ini satu benda yang derhaka kepada Allah dan kepada suami. Tapi sebelum tu pegawai suluh tu kata, cik keluar dulu. Isteri dia kata, dah habis dah. Dah habis cakap dah. Dengar saya cakap pula. Udah tuan-tuan. Dia kata, suami saya ni memang kaki pukul. Mentang-mentang lah ahli silat seni gayung. Nyaris tak gugur anak pertama ditomboknya perut saya. Oh, apa itu? Oh, macam tu kah? Oh, itu kah? Oh, aku tak tahu. Oh. Bila suami tu datang balik, dia kata, macam mana pegawai? Tuan pegawai, udah nasihat isteri saya. Kata pegawai suluh ni, oh saya tak tahu. Rupanya tuan pun suka tampar bini. Suka tampak bini no. Tuan pun suka buat macam-macam pada dia no. Halah, kata suami. Silap sikit, pang, saya bagi. Beginilah, kata pegawai suluh. Lain kali kalau nak semayang, pakai helmet siap-siap tuan-tuan. Untuk apa tu? For protection, kata tuan-tuan. Itu terhormati Allah. Ya. Allah Ta'ala ada berfirman, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Suami-suami, gaulilah isteri itu dengan kaedah ma'ruf. Apa itu kaedah ma'ruf ni, ibu-ibu apa rahmati Allah? Kaedah yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kamu yang berbuat baik kepada keluarganya, dan akulah sebaik-baik yang berbuat baik kepada keluargaku. Ini yang patut kita ikut sunnah Nabi, tuan-tuan. Sebab itu isteri kalau suami cakap, pernah berlaku tak ibu-ibu? Suami kata, aku nak kahwin seorang lagi. Ibu-ibu merajuk kan? Tidak ibu? Aku nak kahwin seorang lagi dengan janda muda umur 30 tahun, nalar ke? 5 hari tak bercakap. Betul tak ibu-ibu? Bapa-bapa kena pujuk beberapa pujuk. Yang pertama, pujuk ala abang gurau je, takkan merajuk, tak cakap, muka spenda. Maka bapa-bapa kena pujuk. Yang kedua,
bawa isteri ini, pujuk dia dengan perjalanan. Okey, dia mesti akan bercakap, abang nak bawa pergi jalan ni. Isteri dah senyum balik. Bawa berjalan ke mana bang? Ke Medan. Seronoknya Medan Indonesia kan bang? Tak, Medan Gopin. Nipu, janji pujuk. Okey bapak boleh ya. Jadi saya rasa cukup sekadar itu. Wallahu a'lam bisawab. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita kebaikan, pahala yang banyak, dan Allah SWT memberikan hidayah kepada kita tuan-tuan di atas apa dia amalan-amalan yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Itu tuan-tuan, persediaan untuk mati ini antaranya yang disebut oleh para ulama, kita membaca Al-Quran. Bacalah Quran tuan-tuan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Baca tuan-tuan. Tu teman kita dalam kubur nanti. InsyaAllah Allah masukkan kita ke dalam syurganya yang kekal abadi. Kemudian kata ulama, zikir. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. InsyaAllah Allah permudahkan kita dalam kubur kita nanti tuan-tuan, dan Allah masukkan kita ke dalam syurga dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Tentara mati Allah, Abang Abu Bakar Osman ini di antara yang buat live selalu, dan dia juga menjadi PIC kuliah duha di Surau Al-Islamiyah Sungai Siput. Tuan-tuan, dia ada memohon agar dapat dibeli kalender ini, kalender Darul Hijrah punya lambang Saya tanya dia, ada gambar aku tak? Kalau tak ada gambar aku tak nak promote. Ada, alhamdulillah tapi renik benar gambar aku tu tak nampak InsyaAllah kalau tuan-tuan berminat nak beli, harga dia RM5 sahaja. RM5 sahaja, dan dikira sebagai wakaf. Wakaf. Dan kalau tuan-tuan nak beli banyak pun lagi baiklah. Mudah-mudahan insya-Allah. Itu terhormati Allah, mudah-mudahan antara aktiviti yang kita tengok ialah kelas pengajian duha, kemudian live media sosial, FB, YouTube, Instagram, TikTok, ejen kuliah dan juga penganjur kuliah. Inilah dia Abang Abu Bakar Osman, insya-Allah. Jadi terhormati Allah, marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT agar Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang beriman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azimi sultan. Allahumma ja'alna minal muslimin wal mu'minin wal muqinin minal mustaghfirin minal muqimin as-salah minasy syuhada'i was salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya rabbal alamin. Allahumma irfa 'anna al-bala wal waba wal ghala. Allahumma ya Allah, angkatkanlah daripada kami bala bencana-Mu ya Allah. Walaupun ada di antara kami yang melakukan maksiat kepadamu ya Allah, jangan kau umumkan bala itu ke atas kami ya Allah. Kerana kami orang yang salat, yang rukuk dan sujud kepada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya akhiri dengan membaca wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis.